Jadi untuk pengenalan ni saya akan mengenalkan bagaimana kaedah sebenar nak mengukur arus ni. Jadi untuk ukur arus kita punya skala di sini, DCA, DCB untuk ukur voltan, ECB lah untuk ukur voltan ulang-alik, ohm ni lah untuk ohmmeter kita lah. Jadi amali kita akan buat untuk emitter. Jadi hanya dalam julat ni sajalah 0.25, 25 mili, 2.5 mili dan 50 mikro dia punya julat. Okey. Jadi boleh baca sama ada nak baca 10, 50 ataupun 250. Tapi secara logiknya, oleh kerana di sini ada 0.25 dan 50, kita boleh baca antara 50 dan juga 250. Okey, jadi kalau untuk 0.25, 25 mili, 2.5 mili, lebih baik elok baca pada yang 250. Pasal nak buat conversion senang Jadi kalau pada yang 50 mikro, bacalah yang pada kita punya julat sini 50 mikro. Jadi tidak sekompleks untuk voltmeter. Voltmeter kita ada banyak julat 0.1, 0.25, 50 dan yang lain. Jadi untuk emitter kita hanya buat reference untuk 50 dan juga 250. Kebanyakannya pada skala ni 250. Kemudian kita buat conversion. Dan baca di sinilah, baca yang ada B dan A, volta dan juga arus, bukan yang merah, bukan yang di atas ni bukannya pada ohm. Okey, jadi di sini kita ada satu litar ringkas iaitu ada perintang 1K di sini. Arus akan lalu daripada masukkan merah ni. Masukkan daripada ini akan jadi plus, yang input pertama adalah plus. Kemudian dia keluar, dia akan jadi minus. Tu arah arus Jadi ini adalah plus, minus untuk arah arus yang pertama. Jadi kita akan ada simpang yang kedua, satu simpang di sini yang masuk pada 10K dan simpang kedua yang masuk pada 100K. Jadi arus masuk sini adalah arus total, di sini adalah arus total ni 1M. Yang keluar dia akan bagikan antara dua ni lah ikut konsep current divider. Jadi dia akan masuk pada satu simpang di sini, simpang 10K. Satu lagi simpang adalah simpang 100K. Inilah dia punya jumper jumper. Jadi yang biru merah biru panjang ni punya untuk yang bawah ni. Jadi ini dan sini bersambung. Jadi tanpa jumper wire yang ini, dua ni tidak bersambung lah. Okey, nanti awak boleh dapat tengok litar setara dia di atas ni lah, litar setara dia. Nanti akan tunjukkan dalam bentuk litar setara dia punya skematik di atas ni nanti Jadi arus masuk sini adalah I1, sini I2, sini I3. Okey, jadi kalau awak lihat kepada konsep litar sesiri dan juga litar selari. Kalau litar selari di sini, apa yang sama adalah voltan antara dua ni sama. Voltan pada R2 ni adalah sama dengan voltan pada R3. Pasal dia sambung selari. Adakah arus yang lalu ni sama? Tidak sama Tidak sama. Arus yang lalu sama ketika sambungan tu adalah sambungan sesiri. Okey, jadi kalau kita tengok kepada kita punya konsep pengukuran arus, okey, saya akan tunjukkan dua kaedah. Kaedah yang betul, kaedah yang tak betul. Kenapa tak betul dan kenapa yang betul. Okey. Jadi kalau kita tengok, kebanyakannya pelajar salah untuk ukur arus, dia ambil selari. Dia ambil macam ni, sini plus, sini minus. Jadi kalau kita tengok arus masuk daripada 1K, ini akan jadi plus, ini akan jadi minus. Terujukan kita pada probe probe plus, probe minus. Jadi arus masuk di sini adalah ni plus, ni keluar minus. Ini pun sama, ini plus, ini minus. Okey, sekarang saya dah sambungkan arus Saya sambungkan voltan bekalan. Katalah saya buat ni kaedah yang salah Kebanyakan sudah dibuat begini. Ni untuk ukur arus. Ni kaedah yang salah, bukan Saya tunjukkan saja kenapa salah. Okey, kalau kita sambungkan punca bekalan di sini, awak dapati bahawa dia akan ada deflection di sini. Adakah deflection ini betul? Okey, kalau kita tengok di sini, ini selari dengan yang ni, jadi ini pun selari. Jadi oleh sebab tu dia akan ada tiga simpang Simpang pertama katalah ni I1, ini I2, ini I3, ini I4.
Jadi sebenarnya kalau sambung begini, apa yang Allah baca adalah I4, iaitu arus yang lalu pada kita punya multimeter ni, pada kita punya emitter. Jadi bukan arus yang lalu pada kita punya perintang 100K ni. Kerana apa? Kerana arus yang lalu pada litar sesiri adalah sama. Tetapi arus yang lalu pada litar selari dia tak sama. Pasal dia dah divide antara 3 simpang ni. Simpang pertama, simpang kedua, simpang ketiga. Dan sesuai ni adalah untuk ukur urutan. Dan kalau kita lihat di sini pada bacaan 25 mili, sekarang kita baca pada 250, ni lebih kurang pada 50 Kalau kita buat conversion ni akan dapat lebih kurang pada 5 mili, lebih kurang lah ni, mungkin 4.8 ni. Jadi ini adalah bukan arus yang sebenar. Okey. Jadi untuk mengukur arus sebenar, yang pertama awak kena putuskan sambungan. Kerana apa? Kerana apa kita nak putuskan sambungan? Pertama, kita gunakan konsep litar sesiri akan mempunyai arus yang sama. Jadi untuk litar ni, katalah kita nak ukur arus yang di sini, yang di sinilah, di sini. Jadi kita akan putuskan di sini. Kita akan putuskan. Jadi arus lalu daripada kita punya ayar 1 masuk ayar 2, sekarang putus. Jadi tempat putuslah tempat kita punya sambungan, kita punya emitter. Jadi bagaimana nak buat? Okey. Pertama di sini kita akan buat sambungan ini untuk plus dan ini untuk minus. Dan pada asalnya ia adalah tersambung, tersambung pada asalnya dia tersambung. Tapi kita nak putuskan supaya kita dapat ukur arus pada litar sesiri yang memberikan arus yang sama pada dua-dua bacaan. Jadi kita akan putuskan yang plus ni, sebab tu kita tanda tadi, ini akan jadi masuk plus minus, plus minus, plus minus. Yang ini akan jadi minus lah, yang ini akan jadi plus. Jadi plus kita sambung dengan plus, minus kita sambung dengan minus, supaya kita akan dapati arus yang lalu di sini dia akan masuk pada litar kita punya emitter. Emitter dia akan tersambung secara sesiri. Jadi apa-apa nilai yang tersambung secara sesiri akan memberikan nilai arus yang sama. Okey, itu tujuannya, nak sambung secara sesiri supaya arus yang lalu pada emitter dengan arus yang lalu pada kita punya nilai tangan yang kita nak baca tu adalah nilai yang sama. Jadi kalau kita sambungkan punca bekalan, adakah kita dapat macam tadi? Okey, jawapannya tidak. Kalau kita tengok pada 25 mili, dia tidak ada bacaan rendah. Dia bacaan sebenarnya adalah pada ini. Jadi kalau kita tengok pada 50 mikro, sini julat 50 mikro, perlu tak baca pada 250? Boleh juga, tapi susahlah, menyusahkan diri. Kita bacalah pada 50. Jadi kita punya skala antara 40 dan 50 ni lebih kurang pada 44. Jadi 44 kita convert ini jadi 50 mikro, ni akan jadi lebih kurang pada 44 mikro. Jadi arus yang sebenar yang lalu pada kita punya rintangan 100K ini adalah pada nilai 44 mikro, berbanding dengan yang sebelum ini. Nilai itu adalah tinggi, pasal yang tadi itu dia akan mengukur arus yang lalu pada kita punya emitter saja. Tapi untuk yang ini dia akan arus yang lalu pada emitter dengan arus yang lalu pada kita punya perintah 100K ini adalah nilai yang sama. Jadi pastikan sambungan kalau untuk ukur arus, sambungan secara sesiri dan bukan secara selari.